Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada petang yang berbahagia ini. Jadi insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan sama-sama berkongsi ya dengan pada petang ini kita berkongsi di atas kita kata sponsor daripada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang baru saja bersama dengan kita pada petang ini. Jadi sebelum kita teruskan, sukalah saya untuk menjemput sahabat-sahabat sidang penonton untuk tekan dulu button share. Kita share seramai mungkin. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita ini mendapat manfaat yang banyak insya-Allah. Dan juga boleh laporkan di lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear insya-Allah. Insya-Allah tajuk kita pada petang yang berbahagia ini iaitu syukur. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Jadi yang berusaha yang saya hormati, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, seterusnya yang menonton pada petang yang berbahagia ini, mudah-mudahan sihat-sihat dan ceria selalu. Boleh laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear, dan boleh juga maklumkan ya sama ada ya suara saya ini clear ataupun tidak clear. Kalau clear ya boleh komen di ruang komen, jadi suara saya clear ataupun tidak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Tajuk kita pada hari ini syukur. Syukur ni apa dia? Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur ya, dengan kita memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur adalah tanda terima kasihnya kita seorang hamba kepada Al-Khaliq pencipta kita yang menjadikan kita. Maka kaedah yang telah diaturkan oleh ulama, ada 3 cara syukur ataupun ada 4 cara syukur. Cara syukur yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berterima kasih dengan apa dia? Dengan hati. Macam mana Ustaz berterima kasih dengan hati? Berterima kasih dengan hati dengan maksud mempercayai ataupun kita menyedari, kita meletakkan bahawa apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tetapkan dalam hidup kita ini hanya yang terbaik. Itu dia. Dalam keadaan Allah Ta'ala bagi kita hidup sederhana terbaik, tanpa kita menjadi manusia yang rakus. Dengan kita melihat bahawa orang lain ada motor Wisuku, kita pun nak juga. Macam mana? Kita main nombor ekor misalnya, rakusnya kita. Ya, bila kita tengok orang lain macam mana dia boleh ada rumah besar kan, rumah yang mana bertingkat-tingkat, kita pun nak juga. Dengan macam mana? Dengan kita pergi ya, join perniagaan-perniagaan haram. Ini namanya tidak redha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dalam hati maknanya berterima kasih di atas apa jua yang Allah Taala telah putuskan, takdirkan, tetapkan, bahawa kita percaya bahawa Allah hanya menetapkan yang terbaik dalam hidup. Ini dia kaedah syukur yang pertama. Kaedah syukur dalam hati ini, ya, hati kita tenang, hati kita tenteram. Walau di mana saja posisi yang Allah Taala letakkan dalam hidup kita. Kita tidak meletakkan kenapa aku tidak duduk di Putrajaya misalnya. Kita redha, kita syukur di atas posisi apa pun. Allah Ta'ala letakkan kita di Seremban. Allah Ta'ala letakkan saya, contoh kita di Terengganu. Allah letakkan di Pahang. Tak kisahlah kita duduk di mana sekalipun, sama ada di Pasir Tumbuh Kelantan ke dan sebagainya, kita redha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita hanya mempercayai Allah hanya memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini sangat tinggi. Kerana kepercayaan ini dia melebihi daripada kepercayaan segala-galanya. Melebihi daripada kepercayaan seorang ibu ayah kepada anaknya. Melebihi kepercayaan seorang ibu ayah kepada guru terhadap anaknya. Kalau kita kan hantar anak kita pergi sekolah kerana percaya bahawa guru itu boleh menjaga anak kita, kita meletakkan 100% kepercayaan tersebut. Kalau kita lah masa baby dulu, kita percaya dengan mak ayah kita boleh uruskan kita, kita letakkan 100%. Ada kepercayaan lebih tinggi lagi. Kalau kita jadi jenazah nanti, kita percaya juga bahawa orang yang menguruskan jenazah kita ini akan jujur, akan amanah, akan menguruskan jenazah kita. Tetapi ada kepercayaan yang lebih tinggi daripada itu, iaitu apa dia? Iaitu kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana meletakkan apa jua posisinya dalam kehidupan adalah yang terbaik. Sama ada bekerja ataupun tidak bekerja, sama ada berkahwin ataupun tidak berkahwin, sama ada pendidikan ataupun tidak berpendidikan. Apa jua yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia meletakkan dalam hatinya tenang, tenteram. Allah hanya memutuskan, menakdirkan, menentukan yang terbaik. Ini adalah syukur dalam hati, berterima kasih kepada Allah di setiap apa yang Allah Ta'ala putuskan dalam kehidupan. Subhanallah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, percayalah,
apa yang kita miliki saat ini lebih baik daripada apa yang kita inginkan, yang kita impikan pada akan datang. Sahabat, kita impikan sekarang ini kalau boleh kita ada rumah besar. Allah Ta'ala tahu sekarang ni apa yang kita ada lebih nikmat, lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna, lebih apa dia? Lebih sesuai dengan kemampuan kita. Allah Ta'ala tahu kita sekarang ni tak boleh memiliki 1 juta misalnya. Allah bagi gaji kita 1,000. Kerana Allah Ta'ala tahu mungkin 1 juta kita jadi hanyut. Kita menjadi manusia yang lalai. Allah Ta'ala tahu kita ini mampu menghadapi PKP. Allah beri kita PKP. Allah Ta'ala tahu dalam kehidupan kita ini diuji dengan berbagai ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Confirm, pasti kita akan diuji oleh Allah syai'in minal khauf, dengan ketakutan. Takut ini bukan. Takut apa ustaz? Takut dalam kehidupan, takut wajib, mesti kena ada dalam hidup kita, supaya kita ini ada menjaga batas-batas. Kita takut sama ada hari ini kita ada rezeki ke tak ada rezeki. Selesai ketakutan itu dan demi kerisauan itu, kebimbangan sentiasa akan datang. Habis selesai kita bayar hutang rumah, kita fikir hutang kereta pula. Habis selesai hutang kereta, kita fikir masalah anak pula. Habis selesai masalah anak, kita fikir masalah kenderaan pula. Habis selesai masalah kenderaan, dan ketakutan ini sentiasa ada supaya kita sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ujian itu sentiasa datang. Dengan ketakutan, dengan apa dia, kekurangan harta, wathamarat, kekurangan yang dinamakan keberuntungan. Wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Apa maksudnya? Kita dalam keadaan susah kena beri berita gembira. Kenapa? Allah Ta'ala nak gantikan dengan syurga. Sebab itu jangan berhasad kepada orang lain, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kerana ulama cedik-cedik pandai menyebutkan, jangan hasad kepada orang lain kerana kita tak tahu apa yang Allah telah ambil daripadanya. Kita nampak dia sedang menikmati segenap nikmat, tapi kita tak tahu apa yang Allah telah ambil daripada yang menyebabkan mereka itu tertekan, mereka itu sedih, mereka itu mempunyai tekanan jiwa dan perasaan. Kita hanya melihat yang indah-indah. Dan kita juga jangan sedih dengan ujian yang kita hadapi, kerana kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala akan gantikan, mungkin yang lebih baik daripada itu di syurga nanti. Sebab itu banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, bersyukur dengan apa dia? Bersyukur dengan hati. Berterima kasih di atas apa jua yang Allah Ta'ala putuskan dalam hidup, kerana Allah sentiasa menakdirkan, memutuskan, hanya memberi yang terbaik untuk hamba-Nya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dengan lisan, dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Banyakkan mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bahawa siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalaulah ada orang ketuk pintu, tok tok tok, Assalamualaikum, bagi kita cendol, bagi apa lagi, bagi cekodok, bagi apa lagi, bagi pek ngah, bagi apa lagi, bagi macam-macam kuih kepada kita. Hakikat datang daripada manusia, hakikat sebenar datang daripada Allah. Ucap terima kasih kepada yang memberi, kerana hakikat pemberi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bererti dia tidak berterima kasih kepada yang memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan ke mana-mana, izinkan saya isi minyak terlebih dahulu, takut berhenti tengah jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Sebelum kita pergi membincangkan pada pertemuan yang seterusnya, sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan kita, tajuk kita pada hari ini iaitu syukur. Sahabat-sahabat boleh bantu untuk tekan button share. Kita share seramai mungkin. Mungkin pada petang ni ada orang yang busy, sibuk dan sebagainya, tapi mungkin akan berkesempatan untuk melihat rakaman ceramah ini pada waktu yang lain insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jariah ataupun saham pahala untuk kita bersama insya-Allah. Jadi terima kasih kerana sudi menonton, dan kita teruskan insya-Allah pada episod yang seterusnya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara yang bersyukur yang pertama tadi kita dah sebut, iaitu bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Ya, lepas sembahyang kita sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah pada lisan. Ya, kita orang yang kurang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti apa dia? Seperti ikan yang terkeluar daripada airnya, lemas. Jadi hari-hari kita mesti kena zikir. Zikir ini menghidupkan roh kita. Kekuatan seseorang individu bukan kerana jasadnya, tetapi kerana rohnya. Ya, kehebatan manusia ini bukan kerana jasadnya, ya, tetapi kerana rohnya. Sebab itu Nabi Adam alaihissalam, apabila yang namanya iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, ya, kehebatan Adam, kehebatan manusia bukan kerana jasadnya, tetapi kerana rohnya. Apa yang hebat pada roh ni? Apa yang hebatnya pada roh ni? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tak akan mampu bangun subuh dengan yang namanya sit pack, nampek dengan kekuatan-kekuatan yang telah kita bina. Tetapi kita hanya boleh bangun subuh kerana roh kita. Apabila kita ada kekuatan rohani, kita panggil. Ya, begitulah kita tengok bulan Ramadan, macam mana ya ibu-ibu, ayah-ayah sekalian boleh stay lama untuk solat tarawih, kadang-kadang sampai 20 rakaat. Anak-anak muda kita yang mana mereka mempunyai strong, mempunyai kekuatan, mereka tidak mampu untuk solat lama kerana mereka tak ada mempunyai kekuatan rohani. Yang mana kita tengok pakcik-pakcik, mereka ini walaupun lutut dah longgar dah, kita panggil bahasa Jawanya sakit dengkul, sakit lutut, mereka boleh stay lama kerana kekuatan rohnya. Jadi sebab itu suntikan rohani ini penting. Kerana apa dia? Kerana nak menentukan seorang itu berjaya ke tidak berjaya dalam menempuh ujian demi ujian dalam kehidupannya, maka dia perlu memberi kekuatan rohani itu. Dia kena suntik dengan zikir. Ini dia. Kalaulah kita setiap hari, ya, kita makan satu hari 4-5 kali, maka itu untuk menguatkan jasad. Tetapi untuk menguatkan roh, dengan kita banyakkan zikrullah, mengingati Allah. Dengan jalan zikrullah ini antaranya solat, zikir, baca Al-Quran, kita puasa, dengan kita dengar tazkirah, kuliah-kuliah. Ini semua cara untuk menghidupkan hati yang telah lama mati, ataupun menyubur dan menyiram kembali supaya terus subur hati kita ini terus kembali mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam apa jua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita hendaklah syukur. Iman terbahagi kepada 2 juzuk. Yang mana juzuk besar. Yang pertama iaitu apa dia? Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Dalam kehidupan kita ni 2 je yang Allah Taala beri. Ya, kalau Allah Taala beri nikmat, syukur. Allah uji, sabar. Ya, itu saja. Sebab itu dekat rumah kita ini ada yang tukang mengemas, ada yang tukang menyepah. Sebab itu dekat dalam jiran kita ada jiran yang menyakitkan hati, ada yang menyejukkan hati. Begitu juga dekat dalam kawan-kawan bekerja. Kita kerja ke office, ada yang mulut puaka, ada yang mulut indah-indah manis-manis. Ada yang suka menasihat, ada yang suka mengeji. Ya, 2 ni penting dalam umat sebagai orang Islam. Ya, kita kena menghayati sebuah hadis. Sangat ajaib seorang mukmin itu kerana semuanya baik. Apabila diuji, sabar. Apabila mendapat nikmat, syukur kerana 2-nya baik baginya. Kenapa dia? Apabila ada orang keji dia, apabila ada orang hina dia, apabila ada orang kata pada dia, dia sabar, dapat pahala sabar. Apabila ada orang bantu dia, apabila ada orang yang memberi pertolongan kepadanya, dia syukur, dapat pahala syukur. Orang mukmin sentiasa positif dalam kehidupan dia. Ini cara orang mukmin berfikir. Sebab itu dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Dalam anak kita 5 orang, 4 orang cemerlang, seorang tidak cemerlang. Kita kena syukur dan kita kena sabar. Kerana Allah Ta'ala nak bagi pahala syukur dan Allah Ta'ala nak beri pahala sabar kepada kita. Ya, di atas anak-anak kita yang cemerlang, kita bersyukur. Di atas anak-anak kita yang kurang bernasib baik, maka kita kena sabar di atas ujian tersebut, kerana Allah juga nak memberi pahala kepada kita. Ini adalah sikap yang perlu kita tanam dalam kehidupan kita. Ya, kemudian yang ketiga, cara bersyukur adalah bersyukur dengan nikmat panca indera. Allah Ta'ala beri nikmat mata, Allah Ta'ala memberi nikmat telinga, Allah Ta'ala memberi nikmat-nikmat yang lain. Ya, seperti nikmat kaki, nikmat tangan. Kita menggunakan ia dengan apa dia? Dengan sebaiknya. Dengan kita kata menggunakan untuk perkara ketaatan pada Allah Ta'ala. Syukur maksudnya berterima kasih pada Allah dengan menggunakan nikmat pada perkara ketaatan. Ini pada istilah panjang. Syukur maknanya berterima kasih kepada Allah. Tapi maksud panjang dia, bersyukur maknanya berterima kasih kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita dalam bentuk nikmat yang berbagai untuk digunakan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud syukur.
Sekiranya seorang itu dapat kereta, dibawa ke masjid ke surau, itu syukur. Sekiranya orang itu dapat motor wisuku, dibawa pergi masjid ke surau, itu syukur. Sekiranya orang itu diberi mata, digunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang baik, itu syukur. Tapi lawan bagi syukur adalah kufur, iaitu ingkar, iaitu lawan bagi syukur ini, iaitu apa dia? Mereka menggunakan nikmat-nikmat ini untuk maksiat pada Allah, melihat benda-benda yang tidak baik, mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Ya, maka semua itu apa dia? Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bimbangkan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebelum kita pergi kepada jauh, ya, bantu ya, sahabat-sahabat semua yang minta bantu untuk tekan button share supaya ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada petang ini. Tajuk kita pada hari ini bersyukur. Bersyukur dan juga sabar ini bukanlah yang namanya kita bila kita tanya, bang, kenapa awak tak nak bekerja? Saya syukur je lah, Allah Ta'ala dah memang takdirkan macam ni. Tidak. Syukur dan juga sabar adalah maksudnya ikhtiar. Syukur maknanya ikhtiar. Kita syukur ada panca indera, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, kita sihat. Kita kena berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bukan kita biar saja. Itu maksud syukur dan juga sabar. Ya, bukannya apa dia? Bukannya tak apalah, saya syukur je lah. Kenapa awak hidup dalam keadaan miskin, awak tak nak ubah ke diri awak ni? Ya, saya syukur je lah. Itu maknanya dia kufur nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan dia sihat, dia patutnya berusaha untuk mengubah nasib kehidupan dia. Kerana Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu, melainkan sesuatu kaum itu mengubah nasib kaumnya sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Ya, bersyukur dalam kerangka apa dia? Dalam kerangka yang namanya kehidupan kita ini, yang namanya jasadiah kita ini, kita kena faham bahawa dalam hati kita ini dalam diri kita ada seketul daging. Ya, yang mana yang dikenali sebagai hati. Kalau bersih, bersihlah segala anggotanya. Kalau kotor, kotorlah segalanya. Ini yang perlu kita jaga. Ya, hati ini, cara kita bersyukur dengan Allah Ta'ala memberi kita hati yang mana kita perlu jaga supaya dia tidak rosak. Dan pintu utama bagi hati ini iaitu mata dan juga telinga. Hari ini adalah zaman kita kata zaman internet, yang mana anak-anak kita boleh mengakses internet ini menggunakan smartphone. Nama pun smartphone, telefon pintar. Tetapi berapa ramai orang yang menggunakan telefon ini tidak pintar menggunakannya. Dengan apa dia? Dengan menggunakan smartphone ini untuk perkara-perkara yang bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat benda yang tidak baik dan mendengar perkara-perkara yang lara. Dan telinga dan juga mata merupakan pintu ataupun tingkap bagi hati. Sekiranya dia tidak dapat dijaga dengan baik, maka akan dikotorilah hati itu dengan perkara-perkara yang tidak baik. Apabila hati telah hitam, maka hilang nikmat dalam beribadah. Ini yang kita bimbang. Dalam kehidupan kita ini, tujuan dan fokus kehidupan kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Macam mana nak dapat solat yang berkualiti, solat yang khusyuk, baca Al-Quran yang berkualiti, baca Al-Quran yang khusyuk, baca Al-Quran yang khudu', boleh tadabbur maksud satu-satu. Sekiranya kita tak ada nikmat dalam ibadah, yang namanya apa dia? Kita telah mengotorinya dengan maksiat yang telah kita gunakan melalui panca indera, rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seringkali kita merungut di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa satu biji mata ini, sekiranya kita congkil, kita bawa keluar sahabat-sahabat, ditimbang, maka apa dia? Maka satu biji mata ini lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nikmat mata. Baru cerita tentang nikmat sebiji mata. Kadang-kadang kita melihat orang lain ada nikmat itu ini. Rupa-rupanya nikmat kita ni pun cukup besar. Allah bagi kita mata, ya, bahawa besar dan mahalnya nikmat mata ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebab itu kadang-kadang kita jangan bersedih. Kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi Ustaz, orang lain tu ada tu, orang lain tu ada ni, orang lain ada iPhone 12, ada motor Wisuku, ada kereta besar, ada rumah besar. Saya ada apa? Kita jangan bersedih dengan apa yang kita tak ada. Marilah kita pergi renung. Ya, kalau orang yang cakap banyak macam ni, kita bawa pergi laut. Kita bawa pergi laut, kita celupkan tangan dia. Kita celupkan tangan dia dekat dalam laut, celupkan. Angkat tangan, kemudian apa yang jatuh setitis tu kita pun kata. Ya, nak tahu tak? Inilah dunia dan seisinya. Inilah seluruh ciptaan Allah Ta'ala. Yang mana apa dia? Setitis inilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu semua. Setitis ni je. KLCC, helikopter, gunung ganang, rumah-rumah besar ada di dalam satu titis ni.
Yang luas lautan ni apa dia? Ini adalah syurga, nikmat yang terbentang untuk orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Apa yang kamu nak sedihkan dengan nikmat status ini berbanding apa yang kamu sepatutnya boleh dapat lagi banyak daripada itu? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, barang siapa yang dalam kehidupannya merasakan bahawa dia tidak boleh berlumba-lumba lagi dalam perkara-perkara dunia. Ustaz, tengok kawan-kawan tu ada tanah 100 hektar. Saya dah umur 60 dah Ustaz, tak mampu dah nak namanya 100 hektar tu. Kalaulah kita rasa kita dah tak mampu untuk berlumba-lumba dalam perkara-perkara dunia, maka kita ada masa untuk berlumba dalam perkara-perkara untuk akhirat. Ya, kita solat duha 4 rakaat dijanjikan mahligai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, syurga Allah Taala ni jauh lebih mahal daripada apa yang kita gambarkan. Ya, siapa-siapa yang mana dia bersabar sekejap je dekat dunia ni, maka dia akan mendapat yang namanya nikmat syurga yang bersifat selamanya. Ya, dunia ni sekejap je. Kebahagiaan yang kita kecapi di dunia ni sekejap je. Kesedihan yang kita dapat sekejap je. Berapa lama kita boleh sedih? Kalau kita duduk dekat rumah kecil, berapa lama boleh duduk rumah kecil? Kalau orang tipu kita, adik-adik kita tak nak bagi tanah pusaka yang sepatutnya beri kepada kita, berapa lama dia boleh pegang tanah tersebut? Kita semua akan meninggal dunia dan kita akan duduk di negeri akhirat yang kekal nan abadi. Maka kita kena bersabar dan kita bersyukur di atas apa yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan. Kerana kita tak tahu tentang apa perancangan Allah Ta'ala. Boleh jadi apa yang kita miliki ini lebih baik daripada apa yang kita impi-impikan. Kita impi-impikan ini nak dapat sekian-sekian, tapi Allah Ta'ala tahu apakah yang perlu dalam hidup kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuannya. Firman Allah Ta'ala, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi ya, apa yang kamu tak suka baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini, ya, kita bersyukurlah di atas nikmat yang Allah berikan yang banyak itu. Ya, nikmat yang ketiga ini bersyukur di atas nikmat panca indera. Nikmat mata, nikmat telinga, melihat benda-benda yang baik. Tak sama orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin. Apabila menggunakan mata, kalau kita melihat yang namanya pantai-pantai, orang mukmin akan melihat dengan penuh kebesaran. Orang-orang yang bukan mukmin ni, apabila melihat pantai, dia akan ambil telefon, dia akan selfie post dekat Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi orang mukmin apabila melihat yang namanya pantai-pantai ni, subhanallah, mereka melihat sungai-sungai yang mengalir, subhanallah. Mereka melihat bustan, kebun-kebun yang berada di yang terbentang dekat bumi ni, subhanallah. Berbeza dengan orang-orang yang mana hanya kebendaan al-maddiyah. Mereka hanya melihat pada nilai dunia. Bila nampak je cantiknya laut, tangkap gambar, mereka melihat ini adalah nilai dunia yang kita boleh post di Instagram, Facebook, akan meraih banyak like. Berbanding orang-orang mukmin akan melihat bahawa inilah pantai yang Allah Ta'ala jadikan dengan penuh keindahan. Inilah yang namanya sungai yang mengalir yang penuh keindahan. Ni bagaimana kita menggunakan mata. Ya, ada orang yang mana hanya menggunakan mata ini untuk dunia je sahaja. Ya, ialah untuk mengelakkan diri kita daripada jatuh daripada lubang, untuk kita berjalan dengan sempurna. Tetapi ada orang yang menggunakan mata ini untuk apa dia? Untuk yang melihat pada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita menggunakan untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita malu. Ya, mata kita ini memang boleh melihat, tapi mata hati kita ini buta. Sebab apa saya kata sedemikian? Kalaulah kita ni kadang-kadang memberi alasan yang banyak tentang bila boleh membaca Al-Quran dengan kesibukan kita. Kita tengok bagaimana orang yang tak ada mata tetapi boleh menghafaz Al-Quran. Kita yang ada mata tetapi bukannya boleh menghafaz, membaca sahaja kadang-kadang kita tidak ada kesempatan. Allahu Akbar. Orang yang mana dia buta, dia boleh menghafaz Al-Quran. Nikmat apa yang kita kufuri? Nikmat apa yang kita belum syukuri? Yang mana kita ada mata tetapi kita gagal untuk membaca Al-Quran. Ya, besok bila Allah Ta'ala tanya besok, kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Ada di antara kita yang sekarang ni belum boleh baca Al-Quran dan tak ada usaha untuk membaca Al-Quran.
Besok kita nak kembali pada Allah besok dekat akhirat. Kita nak jawab apa di hadapan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya besok kita, Al-Quran boleh baca ke tak boleh baca? Kita nak jawab apa? Allah Ta'ala tanya besok, Facebook baca. Allahu Akbar. Jenuh kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya merayu kepada diri saya dan semua untuk kita ada masa dan ruang untuk kita terus belajar Al-Quran. Jangan biarkan kita mati ini dalam keadaan kita belum boleh baca Al-Quran. Belajar dan terus belajar membaca Al-Quran. Kerana apa dia ada ulama sebut, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran, confirm dia tak lepas besok dekat akhirat. Allahu Akbar. Confirm tak lepas. Kerana apa dia? Kerana dalam kehidupan yang Allah Ta'ala beri umur dia ni, dia menjadi orang yang lalai dan terus dihanyutkan. Dan terus membiarkan dirinya hanyut tanpa apa menggunakan panca indera mata, telinga dan juga panca indera yang lain untuk diusahakan untuk dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kita tak ada pilihan lain untuk kita kembali pada Allah. Kerana apabila kita mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang yang bijak dalam kehidupan adalah orang yang mensyukuri nikmatnya. Berapa ramai orang yang mana dia mendapat himpitan kubur. Masuk je dalam kubur, kenapa dia? Kena himpitan kubur kerana mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala memberi nikmat yang banyak, tetapi gagal dan terus gagal mensyukuri nikmat yang banyak itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Dan yang keempat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur yang keempat ini adalah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lain. Seperti nikmat anak, nikmat kenderaan, nikmat harta. Yang mana apa dia? Nikmat-nikmat kelebihan ini dalam kehidupan kita tak sama. Ada orang diberi nikmat yang namanya rupa tetapi tak ada harta. Ada orang diberi nikmat anak yang ramai, harta tak ada. Ada orang ada harta tetapi tak ada anak. Ada orang ada harta tapi tak ada masa. Ada orang ada masa tapi tak ada harta. Setiap di antara kita ini diberi diberi ujian yang berbeza-beza. Setiap di antara kita diuji. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kaya adalah ujian, miskin adalah ujian. Kedua-dua ujian. Ada anak, ujian. Tak ada anak, ujian. Kahwin, ujian. Tak kahwin, ujian. Dalam kehidupan semua ujian. Ujian untuk menilai kesabaran kita. Jadi bagaimana kita mensyukuri di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kerana Allah memberi sesuai mengikut kemampuan kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila nak dihitung tentang nikmat Allah, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, maka terlalu banyak, tidak mampu untuk kamu menghitungnya. Ambil kalkulator, rosak kalkulator, tak mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita ada nikmat anak? Kita ambil kesempatan, kerana kesempatan ini datang hanya sekali. Kesempatan boleh ada bersama dengan anak, kesempatan boleh bersama dengan isteri, kesempatan boleh bersama dengan sahabat, kesempatan boleh dengan kuliah-kuliah. Dalam kehidupan kita ini, gunakan kesempatan ini sebagai modal untuk menghantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesempatan menjadi anak, jadikan nikmat kita sebagai anak ni buat berbakti sungguh-sungguh kepada ibu dan ayah kita. Jangan biar ibu ayah kita di kampung-kampung tanpa kita bantu, tanpa kita telefon, WhatsApp dan sebagainya memberi bantuan kepada mereka. Kerana apa dia? Kerana anak-anak yang derhaka ini, apabila ibu ayahnya tidak memaafkan seseorang anak itu, tak ada satu pun doa kita yang akan boleh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana maridallah miridal walidain, tidak akan mendapat redha Allah melainkan daripada redha mak ayah. Nak dapat redha Allah ni melalui redha mak ayah dulu. Itu dia. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur. Sebagai anak sekarang ni posisi kita di mana? Kalau posisi kita sekarang pelajar, kita syukur dengan nikmat belajar sungguh-sungguh. Kerana apa dia? Kerana nak jadikan modal untuk membantu membela agama. Kalau kita sebagai seorang anak, kita syukur dengan nikmat anak ini, kita manfaatkan sungguh-sungguh menjadi anak yang terbaik, kerana ibu ayah kita tak akan lama. Kerana mereka akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Jangan kita menyesal dan kita terkilan apabila mak ayah kita tak ada lagi. Dia akan menjadi kerinduan yang panjang dan penyesalan yang panjang, kerana keberadaan mereka suatu mereka hidup tanpa kita menghargai kehidupan tersebut dengan kita berbakti bersungguh-sungguh. Kalau kita sekarang di posisi sebagai pemimpin, berapa lama kita boleh jadi pemimpin? Berapa lama kita boleh jadi YB Tan Sri? Masa kita jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang betul-betul amanah. Kerana pada kesempatan demi kesempatan ini kita kena syukuri. Kerana kita akan
dipertanggungjawabkan oleh Allah, kita perlu tanggung dan kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat tanah, nikmat harta, jangan kita simpan menjadi harta yang namanya bukan harta pusaka, menjadi harta puaka. Berapa ramai kan orang yang mana disayang hartanya, tak nak diwasiatkan dan sebagainya, dan akhirnya dia akan menjadi harta pusaka itu, akhirnya menjadi harta puaka. Bila ada je nazir AJK masjid, Assalamualaikum Haji, dengar kata baru dapat duit pencen, ya, bolehlah sedekah sikit untuk surau kami. Saya ni nak kahwin lagi, contoh. Saya nak beli tanah lagi, contoh. Tak salah, tetapi kita kena fikir juga nasib kehidupan kita di akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang berjaya memindahkan harta dunianya, nikmat-nikmat yang dia dapat ni disyukur dengan dia menginfakkan hartanya dan dipindahkan hartanya ke negeri akhirat. Ya, dia kalau orang yang syukur ni kan, dia jumpa dengan AJK. Ya, dia dah pesan pada anak dia siap-siap. Dia kata kepada anak-anak dia, ya, kamu jangan ambil motor wisuku ayah. Kamu jangan ambil rumah-rumah ayah. Kamu jangan ambil kenderaan-kenderaan ayah. Kenapa? Sebab ayah tengok kamu dah senang dah. Habis tu ayah nak buat apa? Ayah nak jumpa balik rumah-rumah, motor wisuku dan kereta BMW banyak yang makan wang ayah ni, ayah nak jumpa balik besok di akhirat. Macam mana ayah nak buat? Kejap lagi ayah nak jumpa AJK. Ya, ayah jumpa JKK buat apa? Ayah nak infakkan seluruh harta ayah ini supaya supaya ayah boleh senang di dunia dan juga senang di akhirat. Itu dia. Tapi orang yang dia sayang harta dunianya, lalu disimpan dan terus disimpan. Apa jadi? Saat meninggal dunia, harta pusaka itu menjadi harta puaka. Sebab apa jadi harta puaka, ustaz? Berapa ramai kan hari ini kita tengok anak-anak menjadi berebut harta-harta pusaka ibu ayah ni. Las rumah yang sepatutnya diduduk itu akhirnya tak ada siapa duduk. Kenapa dia? Adik warning kepada abang jangan duduk rumah tu. Kenapa? Abang dulu kurang ajar dengan mak ayah. Abang pun cakap dengan adik, kamu pun tak boleh duduk, kamu tak layak. Lalah tak ada siapa duduk, lalah rumah pusaka menjadi rumah puaka. Yang duduk siapa? Yang duduk cuma hantu mak lampir, yang duduk cuma hantu sundal balang, hantu-hantu saja yang duduk. Allahu Akbar. Sia-sia saja rezeki yang kita kumpul sekian lama, akhirnya akhirnya tersadai begitu saja, berbanding harta yang telah kita rancang dan kita infakkan di dunia, lalu kita jumpa balik harta-harta kita di akhirat dengan kita menginfakkan lagi, ya, dan lagi di dunia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita, syukur ini maknanya berterima kasih. Saya ulang lagi sekali. Pertama, berterima kasih melalui hati, dengan kita redha, dengan kita tenang dengan apa jua yang Allah Ta'ala putuskan dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih, kita redha akan ketetapan Allah Ta'ala, sama ada apa jua yang Allah Ta'ala berikan, di mana pun posisi kita, pekerjaan apa, di manakah kita ditempatkan, sama ada kita duduk di kampung ataupun di bandar, sama ada kita duduk miskin ataupun kaya, kita syukur pada Allah. Yang kedua, berterima kasih di atas apa jua nikmat dengan kita ucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, kita bersyukur di atas nikmat panca indera, mata, telinga, tangan, kaki dan seluruhnya digunakan hanya untuk ketaatan pada Allah. Dan yang keempat, kita bersyukur juga di atas nikmat-nikmat lain seperti nikmat anak, nikmat rumah, nikmat tanah, nikmat yang namanya intelektual, nikmat kecerdikan, nikmat kebijaksanaan, nikmat-nikmat yang lain, yang mana nikmat aset-aset yang lain kita gunakan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin pagi petang siang malam dia hanya mencari kebahagiaan yang abadi. Ada orang yang mana di pagi petang siang malam mencari harta juga. Sama, keluar pagi balik malam, keluar malam balik pagi. Tapi bila tanya, awak ni cari duit untuk apa? Untuk senanglah, boleh untuk bahagia. Orang lain kahwin, saya boleh kahwin, berbini boleh berbini. Orang lain boleh beli astro tengok maharaja awak ketawa terbahak-bahak, saya pun boleh. Ada orang yang mana dia memandang bahawa hidup dunia ni sementara aja. Bila tanya, hidup ni untuk apa? Hidup ni adanya mati, perlunya bekalan-bekalan. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya, dunia ni apa dia? Dunia ni adanya mati. Orang yang cerdik kata Rasulullah, orang yang mana dia mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang kata Rasulullah, manitaba hawahu, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya. Allahu Akbar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini, ya, bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat yang keempat ini dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang ada. Setiap di antara kita ini jalan masuk syurga tak sama. Jangan kita kadang-kadang, ustaz, dia bolehlah ustaz, dia boleh ceramah sana sini, boleh masuk syurga, tak, belum tentu. Ustaz dia bolehlah, dia YB Tan Sri duit banyak, dia tu Perdana Menteri, dia tu
YB orang kaya boleh sedekah banyak, saya macam mana nak masuk syurga, duit tak ada. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah tidak memandang berapa banyak yang kita beri. Ya. Allah Ta'ala memandang yang pertama ini keikhlasan, yang kedua pemberian kita, dan yang ketiga manfaat. Kalau kita beri tidak bermanfaat pun buat apa? Apa guna kita nak hadiahkan kayu golf dekat masjid contohnya. Ya, syarat penerimaan ibadah ni 3 lah. Yang pertama niat, yang kedua amalan yang kita beri itu ya mesti kerana apa dia? Ya, mestilah kena ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah mengikut kesusahan kita. Ya, kesusahan ini bukanlah yang namanya penerimaan amal, tetapi ianya adalah menentukan ya banyak ataupun sikit pahala seseorang. Ada di antara kita yang mungkin boleh bagi 1 juta misalnya, kita hanya boleh bagi 1,000, tetapi dalam akaun tinggal RM2, kita lebih susah, kita lebih banyak pahala. Orang lain boleh bagi 1 juta, tetapi dalam akaun ada bilion-bilion lagi. Maka apa dia? Maka siapa yang lebih susah? Yang dia ikhlas, dia juga memberi dengan harta yang halal ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, dia tidaklah sesusah macam kita. Kita lebih susah, maka kita jauh lebih tingkatannya berbanding orang-orang yang mana dia memberi banyak, tetapi dia ada lebih banyak lagi di dalam akaun bank mereka. Maka sebab itu, jalan nak masuk syurga ni tak sama. Jangan kita samakan. Dia bolehlah, dia itu muazzin, dia itu imam, dia itu Bilal. Ya? Kita nak masuk syurga ini adalah bagaimana posisi kita sekarang. Kalau kita sebagai seorang anak, kita boleh masuk syurga dengan jalan kita sebagai posisi sebagai seorang anak, dengan kita berbakti pada mak ayah. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita jihad di atas tiket pelajar tersebut, belajar sungguh-sungguh. Bila kita meninggal dunia, kita mati dalam keadaan berjihad untuk mempertahankan, membela agama. Kita belajar untuk membela agama misalnya. Ya, kita sekarang ni kita berjihad, kita berjuang di atas apa jua tiket yang di posisi kita. Kalau kita sebagai rakyat patuh kepada pemimpin selagi mana tidak melanggar syariat misalnya. Kalau kita sebagai pemimpin, kita menggunakan tiket sebagai pemerintah, pemimpin ataupun penguasa dengan menjalankan amanah dengan yang terbaik. Dan jalan nak masuk syurga ini adalah apa dia? Dengan kita bersyukur di atas apa jua posisi kita untuk menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan syarat nak masuk syurga itu mesti kena ustaz, mesti kena tok imam, mesti kena orang duit banyak baru boleh sedekah. Tak. Tetapi syarat masuk syurga itu adalah dengan apa dia? Dengan ikhlas, dengan keikhlasan yang kita ada ini, dengan kita menggunakan apa yang kita miliki saat ini. Ada RM1 bagi RM1, ada RM1,000 bagi RM1,000, macam tu. Ya, boleh ke boleh? Insya-Allah. Itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini, walaupun sedikit. Mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada kita, memberi manfaat yang banyak buat kita supaya kita terus subur ya dalam kita bersyukur di atas nikmat yang berikan kepada kita yang begitu banyak, ya, yang mana apa dia tidak terhitung nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita sentiasa melihat ya kekurangan, sedangkan cara bersyukur adalah dengan kita melihat ya yang mana kelebihan diri kita dan kita melihat kekurangan orang lain yang jauh lebih susah daripada kita. Kita kurang bersyukur sebab kita terlalu melihat kelebihan orang lain yang tak ada pada kita. Kita melihat orang lain ada rumah besar, kita melihat orang lain ada kenderaan besar, lalu kita menghina diri kita, kenapa aku tak macam dia. Tapi kalau kita nak bersyukur dengan apa dia? Kita ziarahlah ke kubur, kita tengok apa dia? Peringatan bagi orang hidup adalah mati. Kita tengok, syukurlah kamu masih hidup. Kamu pergilah hospital, kamu pergilah melawat orang-orang yang sedang sakit. Baru kamu tahu bahawa pada kehidupan ini bahawa kita beruntung dan masih beruntung. Ya, yang mana kita masih lagi sihat, orang lain ada yang sakit. Kalau kita tengok kita sakit, kita tengok orang yang lebih sakit daripada kita. Inilah cara kaedah untuk kita belajar tentang syukur. Hakikatnya Allah Ta'ala itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kitalah sentiasa menzalimi diri kita dengan kita membiarkan diri kita ini berbuat dosa. Dan akhirnya dosa ini menyebabkan kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ya yang sedikit ini memberi manfaat yang banyak buat kita. Sebelum mengakhiri pertemuan, sahabat-sahabat boleh tekan button share ya untuk share lagi dan terus share. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin balik malam nanti ataupun ada urusan kerja, yang mungkin ada kesempatan ya pada waktu yang lain untuk sama-sama menonton video ini dan mendapat inspirasi untuk mendapat ketenangan dan kekuatan rohani ya. Mudah-mudahan ini memberi jalan-jalan ya, untuk memasukkan kita semua ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan sama-sama menadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang melonggok tinggi banyak ya Allah. Kau yang mengetahui betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar itu ya Allah. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah. Api lighter pun kami tak sanggup menahan panas ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung perihnya pedihnya saat neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ya Allah apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang entah bila ya Allah. Kawan-kawan kami ada yang telah meninggal dunia. Rakan-rakan kami di Facebook, di WhatsApp ya Allah. Seorang-seorang telah kembali menghadap-Mu ya Allah, sedangkan kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tak tahu apa nasib sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami ya Allah, kami yang masih hidup ya Allah, kami lalai ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, pimpin kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai ya Allah. Saat mana kematian itu datang ya Allah, sudilah anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak kami ya Allah, untuk ya Allah kafankan kami, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami ya Allah, seterusnya untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami ya Allah yang sudi ya Allah menghadiahkan hadiah berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini yang ada sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Yang ada yang belum menerima jodoh, beri jodoh kepadanya ya Allah. Yang ada masalah hutang piutang, langsaikan hutang piutangnya ya Allah. Yang ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.